Okay, so untuk Q10, example for Q10, okay, consider a proposed retaining wall as shown in figure Q110 and solve the following using Rankine theory. Okay, so this is the diagram or the illustration for this kind of problems. Okay, so awak ada kawasan yang clay, okay, dan clay di bawah clay, okay, ada sand, okay, untuk yang belah kanan, mana belakang wall, okay. Lepas tu yang depan wall kita ada sand juga sebabkan C dia kosong, okay. Dan kita akan tengok pada value property dia, kita tahulah bahawa dia adalah what we call as a sand sebab dia tak ada C value. Okay. So, okay, tugas kita yang pertama adalah untuk draw the distribution of active pressure. Okay, maknanya the distribution diagram. Okay. Then kita kena calculate total thrust behind the wall as well as the location of the line of action. Okay. So sama juga, mari kita tentukan berapa load load yang ada di belakang wall tu untuk aktif, dan kita assume bahawa aktif adalah kawasan yang tinggi manakala pasif adalah kawasan yang rendah seperti yang ni lah, B ni, yang pada soalan B. Okay, now we solve first for the active problems. Okay, so now the soil has been overloaded with 30 kPa of surcharge. Okay, so kita tahulah bahawa kalau in term of vertical effective stress, dia dah ada 30 kPa. Okay. However, when we want to discuss on the lateral stress, so we need to use the result for the Ka times the effective vertical stress. Okay, then tolak dengan 2C square root of Ka kan. Okay. So, okay, yang ni saya awak ingat lagi lah. Saya akan go through satu-satu juga, tapi hopefully awak still ingat walaupun minggu lepas kita punya kuliah kan. Okay, so this is the calculation lah. Sigma A, okay, untuk dapatkan active pressure. Then we calculate for the Ka. So for the active, we have two value of Ka, which is at the phi of 10 and at the phi of 0, at the phi of 30. Okay, so this is the value. Okay, sama juga uji pada setiap level. Okay, yang saya terangkan, dan kalau level ada perubahan ke atas soft properties, ada water table yang menyebabkan perubahan ke atas soft properties, so kita ambil kira. So dalam, for this case, we have 1, 2, 3, okay, level that should be considered. Okay, so let's say Z equal to 0, okay, then we do the calculation, okay, and then we obtain negative 20.83 lah. Okay, sebab apa semua ni kita masukkan saja dalam this formula. Okay, so maknanya pada kedudukan di atas, walaupun kita dapati bahawa value untuk effective vertical stress bersama dengan 30, okay, tapi apabila kita do the calculation, kita dapati dia akan bersama dengan negatif 20. Okay, so maknanya 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 apa tu? itulah kejap. Okay. Suspend kan. Saya tengah ada respon kat orang kan. Okay. Sebab ada orang tengah meeting lain, dia perlu respon saya. Jadi saya sambil-sambil saya buat dua kerja lah. Okay, tapi saya akan fokus di sana. Okay, maknanya saya dah terang sebelum ni. Okay. Contoh lah, for example kalau untuk clay, okay, kalau tak ada surcharge pun,
awak jangan assume dia dalam persamaan kosong untuk lateral stress Saya dah terang banyak kali sebab ada kes yang mana sebelum-sebelum ni, yang mana kawan-kawan awak sini awak sebelum ni, dia nampak je tak ada surcharge. Okey, dia kata lateral stress bersamaan dengan kosong. Okey. So by right kita mesti letakkan for every level kita mesti letakkan effort untuk kira Itu kena berhati-hati Okey. Okey. Then kita dapati persamaan negatif 20.83. Okey. Then for the next step adalah untuk kita kira pada 3 meter below. Okey. Sama juga prosedur dia. Okey. So slightly above. Okey. And then slightly below. Okey. Dapat 18.24, 28.5. Okay. Then for the last one is at 5 meter below. Okay, kita dapati 105.5 adalah effective vertical stress dan 35.17 is the value for the last one. Okay. So this is the diagram. Okay, saya ingatkan balik, jangan ambil kira on the negative side. So you need to consider for the A, A2, A3 dan AU. Okay. Okay. So clear kat situ Okay. So the same procedure. Okay. Yang ini awak kan saya dah ajar menggunakan triangular punya konsep. Okay. Similar triangular awak boleh dapat the value for the y. Sebab value y is important untuk dapatkan area of A. Okay. 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 So then dapat 1.4. Okay. So ni prosedur sama lah sebab saya tak akan repeat sebab awak dah mahir sikit kan. Okay. So dapatlah 96.44. Later on the resultant, the location of the line of action is 1.1 meter above the base of the wall. Okay. Ada soalan? Saya rasa dia agak straightforward lah. Kan? Sebab kita dah bincang sebelum ni. Okay. Okay, ada soalan cepat. Ada soalan sebelum kita proceed pada next punya passive pula. Tak apa, soalan yang berulang pun tak salah. Ada? Ada yang masih lagi confused ke? Masa ni awak nak bertanya cepat. Ada? So saya agak awak faham Betul? Faham, Doktor. Okey. Perlukan satu suara lah, janganlah senyap. Okey, semua faham Tapi tak faham, personal message ataupun tanya dalam group pun tak ada masalah. Okay. So then we move for the passive part. Okay. So for the passive part, okay, kita akan dapati bahawa ada surcharge juga. Okay, tengok benda ni ada surcharge. Tetapi dia tak ada groundwater level. Okay. So apa perlu kita buat? Sama juga, cuma kita tengok sebagaimana contoh yang sebelum ni, kalau ada clay, definitely yalah, majority soalan dia akan bagi the profile is at negative value tapi kalau dia adalah clay, kalau dia adalah sand, normally dia akan bagi on positive. Tapi kalau untuk passive, dia dah bertukar dia punya equation, which is they have a sign of positive. Okay. So the same procedure, kira, tetapi pastikan dia punya equation yang betul awak gunakan sebab dia dah lain dengan aktif. Okay. Sama juga, so 30, okay, later on 84, okay, that is the way, that is the result. Okay, so dapatlah AP1, AP2, okay, then again kita dapatlah the line of action, okay, which is 0.42. Okay. So apa boleh kita dapat daripada kedua-dua ni? Maknanya wall yang kita nak bina tu, okay, contohlah wall kita nak bina tu,
dia ada additional punya, kita panggil safe weight juga. Okay. So ni dia dipanggil sebagai counterweight. Disediakan sebagai counterweight. Okay. So this counterweight could reduce, for example, the amount of the weight from this retaining wall. Sebab apa? Sebab kita tahu load kat sini berapa, load yang akan datang. Okay. Dalam untuk dapatkan berapa safe weight bagi this, what we call as this concrete structure, kita kena tambah juga dengan this passive value. Okay. Kalau daripada belah belakang aktif 96.44, manakala daripada belah depan lebih kurang 57. Okay. Maknanya untuk balancekan dia 57, 96.44 tolak 57, that is the value of the weight yang perlu kita letakkan untuk counter the movement of the wall. Okay. Sebab tu kata dalam design, first of all kita mesti dapat berapa nilai lateral stress baru kita boleh design the retaining wall itself. Okay. Okay. Ada soalan? Seorang jawab tak ada. Hafiz? Faham? InsyaAllah Datuk. Okay. Then, okay, yang ni soalan yang terakhir. Yang ni agak panjang. Okay. Tapi dia menarik untuk dibincang. Okay. Yang ini dia menggunakan anchor system, anchoring system. Okay, apa maksud anchoring system tu? Dia ada macam ni. Okay, kalau istilah lain dia panggil tie back. Okay. So dia ada, okay, for example dia menggunakan sheet pile. Sheet pile ni sekeping je. Okay. So in order to balance the sheet pile, okay, so we need to use an anchoring system. Okay, tie back system. So this tie back akan balance balik ke atas sheet pile tersebut hasil daripada active pressure yang datang daripada soil. Okay. Nanti saya lukis soalan ni apa maksud dia supaya awak dah boleh imagine. Sekejap saya stop, saya lukis Saya lukis pakai pen sekejap. Tapi awak mesti kena refer pada soalan Okay, sekejap saya stop. Okay, tapi kita baca soalan For a purpose of rigid anchored sheet pile wall as shown in figure Q111, determine the load T to be carried by each anchor if the horizontal spacing between anchor is 2 meter. Okay, the material behind the wall are sand overlain by clayey sand. There is a uniformly distributed load on the backfill. Okay. Saya tak akan discuss dulu untuk yang sebab gambar ajar kita ada. Okay. So saya akan discuss apa maksud anchoring system tu. Sekejap So awak mesti buka buku awak, nanti awak lukis drawing dia di sebelah buku, di kawasan sini dia boleh sesuai. Supaya awak faham nanti at the end masa kita nak selesaikan ni awak faham apa maksud dia. Okey, sekejap. Okey. So nampak saya punya pen ni? Nampak Datuk. Okay. Ya, saya cuba lukis Okey. Okey, still buku dengan awak kan? Sebab saya kena refer buku ni, okey. Dia kata spacing between anchor is 2 meter. Faham? Okey. Contoh Okay, this is our retaining wall. Itu sheet pile pada apa 3-dimensional punya diagram. Okay. 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 So kalau tengok pada 2D kita akan dapati seolah-olah dia represent macam ni lah. Okay, this is the tension. Okay, T. Okay. Okay. Then dia kata for every 2 meter dia akan jumpa balik dengan this tie back system atau anchoring system. Okay. Okay. So dalam arti kata lain, the spacing between each anchor is about 2 meter. Okay. Clear tak? Faham? Halo? Ya, ya. Faham Datuk. Jawablah, nanti kan saya cakap seorang lah rasa. Okay. So, okay, macam mana konsep dia? Konsep dia,
kalau saya ambil pada side view macam ni. Okey. Okey, masa dia nak install, okey, dia bore dulu. Lepas tu uh, dia akan apa? Dia akan sorry, dia bore dulu. Contoh dia bore macam ni. Maknanya dia akan korek lubang lah. Okey. Lepas tu dia akan letak simen. Okey. Dan sama dia akan masukkan bar. Dia panggil grouting lah. Okey, dia masukkan bar. Okay. So once grouting tu dah harden, okay. So dia akan gunakan bolting system, okay. Lepas tu dia akan, yalah, kita faham kan konsep of bolt, kita ketat kan, kita boleh ketat kan. Kita twist dia untuk ketat kan. Okay. Lepas itu kita tahu berapa tension yang datang, kita kena measure, kita kena tahu lah berapa bar ni punya tension, kekuatan, dan kita ketatkan dan kita boleh measure berapa tension force yang akan dikenakan. Okay, so this tension force yang kita perlu cari. Okay. So that is the concept of anchoring. Okay, ataupun tie back. Okay. Okay. So spacing 2 meter. Okay. Dalam kita punya design, untuk load, kita akan assume per meteran, betul? Kan? So means that kalau dia spacing 2 meter, untuk dapatkan for every permeteran yang kita perlu buat adalah kita bahagikan mana-mana jawapan kepada 2, betul? Kan? Betul. So tugas kita sekarang dapatkan nilai T. Okay. Once kita dah dapat nilai T ni, untuk dapatkan berapa tension perlu kita apply pada setiap anchor, kita bahagikan T kepada 2. Okay. Faham Clear? Boleh imagine? Okay. Tugas kita dapatkan T dahulu. Lepas tu kita bagikan dengan 2 disebabkan spacing 2. Kalau spacing 0.5, contoh soalan sebab contohlah bangunan agak kritikal, maka for every 0.5 meter dia letak anchor. Okay. So once kita do the calculation for T, okay, then kita mesti multiply T tersebut kepada 0.5. 0.5 apa kepada 2 lah. Ayolah mati 0.5 dapat 2 juga kan. Okay. So we need to multiply with 2. Sebelum ni kita divide with 2. Disebabkan spacing 2. Kalau spacing 3, divide with 3. Kalau spacing dia 0.1, so then we should multiply apa? Maknanya kalau 0.5, 2, 10 lah. Kan? 0.1 bagi 1 kan macam ni. Ni 1 bagi 0.5 dapat 2 kan. Ni dapat 10. Macam tu lah. Lebih kurang Okay, so saya stop. Kita pergi fokus kepada soalan Okay. So ni faham Okay. So tengok pada soalan. Kalau soalan dia kata soalan dia kata spacing berapa, awak jangan terus jump to conclusion that is the value of T. Sedangkan awak kena bagi lagi dengan beberapa value lain. Okay, so nampak balik ni kan? Okay. Nampak Doktor. Okay. So tengok pada soalan, kita ada beberapa layer of soil yang perlu kita tentukan. Kita tutup ya. Okay. Okay. 1, okay. 2, sebab ada perubahan tu dari segi 5. 3, okay, sebab ada perubahan tanah. Dan 4. Okay, untuk aktif kita kena ada buat 4 level. Okay, calculation Okay. Kalau untuk yang pasif, 1 saja. Okay, macam mana awak nak tahu material dia macam mana ataupun apa material dia? So tengok pada this legend. So kalau legend ni represent one type of material, okay, so this is kita istilah sebagai apa? Kalau ni 5 sand lah. So dia tak ada C. Okay, kalau yang ini dia ada C dengan 5, so kita katakanlah dia adalah clay lah. Maknanya dia ada mix of clay dengan sand. Okay. So this is, dan yang ni pula dah material yang sama. Okay, walaupun dia tak bagi dia punya value, betul tak? So nanti jangan tanya, okay, what is the value for this soil?
Okay, so the value of the soil is similar to the soil behind the sheet pile. Okay, okay. So kita ada tiga file value beza, 32, 30, 28. Okay, so 32, 30, 28. Okay, yang itu adalah KA yang perlu kita kira. Okay, so benda ni adalah repeat balik. Okay, nanti saya akan beritahu dua tiga benda yang satu lagi benda yang baru lah yang awak kena note, masukkan awak kena note sekali, note kan lah. Okay. Yang pertama yang T ni lah, satu lagi on the water level. Okay, disebabkan water level pada paras yang sama, so kita boleh buang saja the value for the pore water pressure. Okay, the value for the pore water pressure, not the value for the what we call it for the effective vertical stress. Okay, so tak perlulah kita buat satu lagi pore water pressure punya diagram. Okay. Okay, so then we do the calculation 9.21, okay, untuk 0. Lepas tu Z 2.5, okay, untuk kedalaman 2.5. Dia tak ada apa benda baru pun. Okay. Disebabkan dia ada apa, dia ada beza in term of file, so slightly above and slightly below mesti buat. Okay, walaupun material yang sama. Okay, so C tak ada value, tak ada masalah tu, kosong. Okay, so pada 4.5, okay, repeat benda yang sama, tetapi untuk yang slightly above, dia adalah pasir, so C bersama dengan kosong. Manakala slightly below, dia adalah clay dengan campuran pasir, so dia bagi 20.29. Okay, so pada kedalaman 8, okay, kita akan dapati bahawa dia adalah seperti yang tertera dalam ni, 122.75 untuk effective stress dan 32.3. Okay, that is for the pressure behind the wall. Okay, now the pressure in front of the wall, okay, which is represent the KP. Okay, dia buat note sini, it is not necessary to calculate the pore water pressure behind and in front of the wall as they cancel each other. Okay, so tak perlu kita ambil kira, tetapi waktu nak kira untuk effective stress kena. Okay, yang ni untuk pore water pressure punya distribution. Okay, sebab apa? Sebab apa dia kita boleh eliminate, sebab tujuan kita adalah untuk dapatkan nilai T soalan ni. Okay, bukan tujuan kita untuk plot distribution diagram. Okay, ataupun tak dapatkan the value of the active and passive. Okay, tapi ialah, itu adalah sebahagian, tapi untuk tujuan asal adalah untuk dapatkan nilai T. Okay, then do the same calculation. Okay, so for the active one, we focus directly on the soil at the dredge line. Okay, so kita ambil kat sini. Dredge line adalah kawasan yang dikorek lah, dredging. Dredging ni adalah proses of pengorekan. Okay, so untuk dapatkan satu ketinggian, okay, so dia mungkin lah dia nak buat for example pelabuhan. Okay, dia namakan sebagai quay wall. Quay wall ni adalah pelabuhan. Untuk dia buat satu ketinggian yang dia nak, kedalaman yang dia nak, supaya kapal boleh masuk rapat ke tepi pelabuhan tersebut untuk unloading ataupun loading proses. Okay. Okay. Faham? Itu tujuan awak kena, yelah at least awak kena tahu apa contoh construction yang boleh digunakan dalam kisah ini adalah untuk buat pelabuhan. Okay. Platform untuk kapal masuk dan loading ataupun unloading barang. Okay. So
then the calculation kita dapat 85.92 untuk passive. Okey. Okey, untuk dapatkan nilai T 185 0.38 datang daripada aktif. Okey. Manakala ni value lah, ni 185. 119.22 datang daripada pasif. Okay. So 185.38 ditolak dengan half T, okay, which is yang mana saya dah terang sebelum ni, disebabkan kita ada 2 meter spacing, equal to the value for the passive. Okay. So dapatlah nilai T bersama dengan 132.32. Okay. So this is the diagram. Dan this is the solution dimasukkan dalam bentuk table. Okay. Ada soalan? Ada soalan? Kira tu. Betul, faham? Yang bawa faham. Okey, bagi saya, contoh ni contoh yang paling susah. Okey. Kalau awak faham soalan yang ni, mana awak boleh faham semua masalah berkaitan dengan lateral stress. Faham tak? Okey, so kalau faham ni, awak fahamlah semua. Okay. Dr. Kamarudin tunjukkan macam mana nak tabulate dalam table. Okay. So supaya tersusun awak punya calculation. Okay. So this is the diagram. Okay. Cuma soalan ni dia tak tanya lack of action. Okay, sebenarnya lack of action penting. Sebab nanti awak nak letak kat mana nilai T tersebut. Okay, maknanya the maximum value for the PA adalah 185.38. Okay. So kita nak tahu kat mana kedudukan dia, kita mesti kira kat mana line of action yang berlaku. Okay. Supaya baru anchor system yang kita letak tu, dia efektif. Okay. So kalau awak additional punya awak nak kira, awak kira betul tak 1.5 below the ground on the active side. Okay. So kalau awak rajin lah. Yang ni boleh masuk dalam Excel lah kalau nak cepat. Okay. So awak tentukan betul tak 1.5, kalau tak berapa value yang sebenar. Iaitu mungkin soalan yang patut ada dalam diri awak lah. Bawa faham. Maknanya kalau nanti awak jadi sebagai engineer, awak dah kira T tapi awak kata letaklah mana-mana. Kalau contoh ni 1.5, betul ke 1.5 sebenarnya? Mungkin bawah lagi ataupun atas ke, kita pun tak tahu. Okay. So kalau contoh kes yang ni takkan nak letak dalam kalau takkan dia sampai 2.7 kan. Macam tak kena lah, takkan nak kena selam dalam ni pula. Ada baiknya awak semak. Kan, bawa dapat idea. Betul tak dia adalah pada kedalaman 1.5. Okay. Doktor. Ah, Dekat chip tu dah naik atas ni. Jadi, Atas je sikit. Sikit je dah. ni. Okay. Dekat ni, dekat calculation level of drain line tu. Atas sikit je dah. Atas. Tu. Okay. Kan dia 19.5 tolak 10 kan. 10 tu apa yang ada? Oh, sebelum tu water, unit weight of water. Oh, okay. Kan saya bilang tadi, yang dibuang sekarang ni adalah pour water pressure distribution diagram. Tetapi dalam awak perkiraan, awak still pakai efektif punya value. Maknanya awak tak boleh nak kata 19.5 darab 2 terus. Dia mesti ditolak dengan air juga. Okay, faham Doktor. Okay.
Ada soalan lagi? Ada? Cepat sebelum kita move kepada chapter 2 lepas ni. Ha. Ada soalan? Senyap je tak ada kot. Itulah. Saya kalau senyap memang saya anggap awak faham. Okey, yang ini yang saya sentuh juga ni, Dr. Kamarudin letakkan okey, yang ni kita dah bincang ni, Bosinek. Okey. Determine the stress increase at the point A, D, okay, D to a point load Q, apply at the ground, okay, in this figure, using Bosinek and Westergaard curve respectively. Okay, so ni Q, berapa nilai A, stress, berapa nilai D, okay. So, do the calculation. Saya rasa awak tengok awak faham kot. Kan? Using equation 1.7. So, kita pergi pada 1.7 sekejap 1.7. Sekejap ni. Kalau saya kecilkan PDF ni, awak nampak PDF ni saja ataupun awak nampak saya punya background belakang? Nampak sikit background belakang ada tulis tarikh. So monitor saya tak boleh scroll laju. Kita kecilkan size PDF tu daripada dia punya persen tu. Kita buat bagi dalam 50. Bukan, saya punya scroll dia tak keluar kat monitor. So that's why saya minimize. Oh, okay. Saya stop share je. Sekejap ni. Dia kata question nombor apa? Awak tengok Westergaard tu? Nanti question nombor Equation 1.7. 1.7. Oh, ingat tak ada apa-apa sangat question. Ni sebab saya tak ada fizikal ni buku. Saya tak pegang fizikal ni. So, awak tengok pada page mana? Tapi kalau 1.7 ni page 4 kan? Sorry, page 3 kan? So, awak tengoklah page 3 tu. Okay, untuk Westergaard tu. Page 3, lepas tu kita pergi pada soalan dia. Okay. Okay. So, yang ini ialah sebab dia kata saya nak dapatkan apa equation 1.7 tu. Okay, so ni lah equation dia. Okay, tapi awak kena tengok appendix A5 tu untuk dapatkan MD berapa. Okay, so darat 88. Okay, so kalau kes yang D ni dia adalah 3 dimensional punya problem. So jadi 2, 4, 3. So nak dapatkan nilai R. R tu adalah 2/2 campur 4/2 square root. So dapat 4/4/7. Okay. So kita tahu bahawa Y bersama dengan 3. So 149 adalah the ratio between R over Y. Okay. So dapatlah NW 0,02 3. So dapat 2.3. Okay. So complete untuk this problem Okay. Ada soalan? Untuk chapter 1. Saya nanti cuba dapatkan bila masa awak kena
apa nama ni, test. Saya confirm nanti test bila Ya, baiklah tak. Boleh Doktor. Okay. 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 So, kita take rest dulu sebelum kita pergi pada chapter 2. Okay, sebelum tu ada soalan tak? Kan saya offer ni ada soalan. Kalau dah masuk chapter 2 ni, susah nak, lupalah apa nak yang chapter 1 balik. Untuk, yelah, kalau awak tak tanya sekarang. Okey, jika tak ada, kita berhenti. Kita sambung balik pukul 11.45. Okey. So take 5 dulu. Okey.